Pesanan Nabi SAW, iaitulah bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kepada kamu. Bagi orang-orang yang menjadi sahabatnya, ya, dalam kehidupan dunia bahkan di akhirat kelak. Jadi sebab itulah, bila kita sebut tentang Quran, orang-orang yang mendekati Quran, sama ada kita membacanya, sama ada kita menghafaznya, sama ada kita berusaha memahaminya, membacakan tafsirnya, belajar bersama-sama para asatizah guru-guru kita, juga mencintai orang-orang yang mempelajarinya, ya, maka ini dipanggil sahibul Quran, orang yang menjadi sahabat kepada Quran. Maka orang-orang macam ni Allah Ta'ala beri ganjaran yang hebat sehingga Quran itu boleh menjadi syafaat kepadanya di dunia sampai ke akhirat kelak. Maka jemaah sekalian dirahmati yang muliakan oleh Allah Ta'ala. Maka begitulah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatnya, bukan hanya Quran ini turun di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi ia adalah panduan bukan hanya kepada orang Arab, tetapi seluruh umat manusia. Sebagai itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad SAW itu melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam ini. Maka Nabi SAW diutuskan bersamanya membawa kebaikan, membawa kasih sayang Allah Subhanahu Ta'ala kepada seluruh alam, kepada seluruh umat manusia. Ya, maka Quran ialah satu kitab yang menjadi rujukan bukan hanya kepada orang-orang Islam, tetapi seharusnya seluruh manusia membacakan Al-Quran. Sebab itu Allah Ta'ala dalam Quran menyebutkan banyak kalimah ini. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kerana Al-Quran ini kitab petunjuk kepada semua manusia. Maka seharusnya kita menjadi orang yang bukan hanya kita membaca Quran, tapi kita mempromosikan kepada sahabat-sahabat kita untuk membaca Al-Quran. Sebelum ni saya ada dijemput oleh Majlis Agama Islam di wilayah Persekutuan untuk memberikan ceramah kepada beberapa orang para mu'alaf, orang-orang yang baru memeluk agama Islam di wilayah Persekutuan ni. Jadi maka kumpulkan orang-orang yang baru memeluk Islam dari kalangan bangsa Cina, bangsa India dan lain-lainnya. Dan Alhamdulillah sepanjang tahun 2022 di Kuala Lumpur ni yang datang program tu sudah lebih dari 150 orang. Maknanya ramai orang masuk Islam, subhanallah. Mungkin kita je tak perasan kan ni. Tapi Alhamdulillah setiap masa tu ada je orang masuk Islam. Di kalangan bangsa Cina, di kalangan bangsa India, bangsa-bangsa yang lain. Jadi mereka datang untuk belajar tentang asas Islam. Jadi saya diberikan amanah untuk sampaikan berkaitan dengan asas agama Islam. Dan sedikit perbandingan dengan agama mereka. Supaya mereka sedar akan kebenaran Islam itu dan semakin kuatlah mudah-mudahan iman kita yang menyampaikan ni dan mereka juga yang mendengar ni. Tapi menarik ni mas sekalian, dalam tempoh saya bagi ceramah tu, sebelum habis, saya akan provide masa untuk tanya mereka. Bagaimana anda memeluk agama Islam? Apa yang menyebabkan anda boleh mengubah hala tuju hidup anda dari seorang yang beragama lain kepada seorang Muslim? Ini soalan yang menarik. Sebab saya sangat-sangat nak tahu kenapa mereka boleh tinggalkan agama dulu. Yang mereka tahu tak ada kebenaran dalam agama tu, maka setelah mereka jumpa kebenaran Islam, mereka masuk agama Islam. Tapi macam mana boleh jumpa? Itu yang saya nak tanya. Akhirnya saya tanyalah beberapa orang soalan-soalan ni. Sehinggalah ada seorang lelaki ni, saya panggil dia Encik Prava. Encik Prava ni orang beragama Hindu. Dan dia seorang lawyer, dia seorang peguam. Yang mana dia kata, saya masuk Islam 2 bulan lepas, dia kata. Jadi saya masuk Islam sebab sebelum tu, beberapa tahun sebelum ni saya dah mula membaca Al-Quran, dia kata. Dan bila ada sahabat-sahabat saya di kalangan Muslim, menghadiahkan saya Al-Quran. Jadi bila saya baca Quran, saya nampak, saya baca dalam bahasa Inggeris. Sebab dia orang profesional kan, dia suka baca bahasa Inggeris. Jadi saya nampak Al-Quran ni makna dia konsisten. Walaupun saya tak boleh baca bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggeris tu pun sudah cukup untuk menggerakkan hati saya. Sehingga akhirnya pada bulan April 2022, saya mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ini seorang yang disebutkan Brother Prava ni, dia peguam. Manakala
ada pula seorang Brother Matt. Brother Matt ni muda lagi. Usianya lebih kurang dalam 27. Yang Prava tadi lebih kurang dalam 40-an. Brother Matt ni pula dia daripada seorang Cina, Kristian. Kemudian menjadi atheist. Menjadi orang yang tak percaya pada Tuhan, tak percaya pada agama. Tapi sampailah Allah uji dia. Meninggal ahli keluarga dia, kehilangan dia pekerjaan dia, bisnes dia telah pun muflis. Dia jadi orang muflis sebab bisnes dia telah pun tak berjaya. Jadi akhirnya dia kata, saya masuk Islam disebabkan saya satu ketika masa saya tengah kecewa, saya dengar bunyi guruh. Gurung kan, bunyi guruh kuat. Bila saya dengar bunyi guruh tu, jadi saya macam terfikir, kenapa macam mana guruh ni boleh ada macam tu. Dia terfikir dalam masa dia tengah stres tu. Jadi untuk elakkan dia terus berpanjangan dengan stres, dia terfikir dan kemudian dia search dalam internet. Akhirnya dia terjumpa bahawa Quran ada sebut tentang guruh. Yang dalam Quran ada surah Ar-Ra'du, surah berkaitan dengan petir. Ada pula dalam surah Al-Baqarah sebut yakadul barqu yakhtafu absarahum, dan akan guruh ni, guruh yang kilat, yang menyambar menyebabkan mereka itu tak nampak kan. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang guruh dalam Quran. Maka bila dia tengok tu, dia mula baca Quran dalam bahasa Inggeris juga. Akhirnya dia kata Quran is amazing, dia kata. Kan, bila dia baca daripada awal Quran sampai khatam, sampai habis dalam bahasa Inggeris, dia baca makna dia sebab bahasa Arab tak boleh baca kan. Jadi dia kata, saya yakin Islam ni benar. Maka akhirnya dia masuk agama Islam. Beriman dia pada tahun 2022. Dia duduk di Shah Alam, di Selangor. Manakala seorang lagi, makcik ni, nama makcik tu, makcik, yang last lah yang saya interview hari tu. Nama makcik tu, Makcik Margaret. Saya tak ingat agama dia, tapi dia agama, bukan agama Cina, tapi agama yang saya tak berapa ingat nama agama sebab dia macam asing sikit. Jadi dia kata, saya dapat hidayah dari rumah saya sendiri. Rupanya 5 tahun lepas, anak dia masuk Islam. Kemudian dia tengok anak dia berubah perangai. Sikap anak dia menjadi semakin baik, jaga. Kemudian anak dia solat di rumah tu. Dan anak dia kata, saya tak boleh makan khinzir dan sebagainya. Saya kena makan yang baik-baik, yang agama saya suruh. Jadi mak dia ni, walaupun dalam awal ni dia kata, saya tak suka anak saya masuk Islam kan, tapi sebab saya sayangkan dia, maka saya redha, saya terima. Sampai akhirnya anak dia hadiahkan dia Quran dan dia mula baca Quran dalam bahasa Cina. Sebab dia bangsa Cina. Akhirnya dia tertarik dengan Quran dan dia masuk Islam pada tahun 2022 pada bulan Jun. Jadi apa kesimpulan daripada ramainya yang saya interview ni? Kebanyakan mereka yang non-Muslim, beragama agama yang bukan Islam selama puluhan tahun lamanya. Tapi boleh masuk Islam, boleh ubah kepercayaan mereka kepada Islam dan menyatakan kebenaran Islam. Mengubah 100% cara hidup mereka. Mengubah 100% kepercayaan mereka. Mengubah 100% kehidupan mereka itu. Apabila mereka mula membacakan Al-Quran. Jadi mereka mula baca Quran, mereka berubah kehidupan mereka. Mereka nampak kebenaran, mereka nampak petunjuk, mereka nampak Islam ni benar. Betul Allah sebut dalam Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah dia kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berjaya. Maka sebab itulah, para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang yang non-Muslim baca Quran, walaupun bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam terjemahan bahasa mereka, itu pun mereka dapat petunjuk. Tapi alangkah sayangnya kalau orang Islam sendiri tidak mahu baca Quran. Bukan hanya bahasa Arab dia tak mahu baca, dia tak mahu faham pun apa yang ada dalam Quran. Dia tak mahu tahu pun apa ada dalam isi kandungan Quran. Maka cuba bayangkan, orang yang tak beriman saat faham Quran, saat meneliti Quran, lalu mendapat hidayah dia. Jadi dia orang beriman. Tapi orang yang telah lahir keluar sebagai seorang Islam, meninggalkan Al-Quran, tak mau baca Quran, tak mau belajar Quran, bahkan tak rasa kepentingan pun belajar Quran. Bahkan sampai na'udzubillah, merasakan belajar Quran ni memundurkan. Maka itu pahaman yang salah, pahaman
yang cukup-cukup merugikan. Sehingga akhirnya mereka diuji dengan sesuatu, syaitan bisikkan, maka akhirnya mereka pun mati dalam keadaan kekufuran pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita sebut dalam hal ni, Quran adalah mukjizat. Maka kita membacanya, bukanlah kitab sains, tetapi sains adalah kajian alam. Ia bukan kitab sains, tapi ia adalah kitab petunjuk, kitab hidayah. Yang mana bila saat kita membacanya, Allah akan berikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Jadi jemaah sekalian dirahmati muliakan oleh Allah Ta'ala. Pertamanya kita bacakan ayat Quran dari surah Fussilat ayat ke-53. Berkaitan dengan mukjizat saintifik dalam Quran. Kenapa ia relevan untuk dibicarakan pada zaman kita? Kerana zaman kita adalah zaman yang Allah rezekikan dengan nikmat ilmu dan juga teknologi sains. Sains bermaksud kajian alam. Itulah dalam kamus sains itu sebelum ini dinamakan sebagai ilmu alam. Ilmu alam kenapa? Sebab sains membicarakan tentang kehidupan di alam ni. Bagaimana manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, bagaimana kejadian proses hujan, bagaimana kejadian alam semesta, bagaimana kejadian bumi ini, apakah karakter-karakternya. Jadi sains ni ada banyak ruang perbincangan berkaitan dengan alam ini, berkaitan dengan hidupan-hidupan. Maka ia dipanggil ilmu alam. Maka sains adalah ilmu yang telah pun dibicarakan sejak dulu, tetapi ia menjadi semakin terperinci di zaman kita disebabkan Allah anugerahkan kita dengan ilmu dan juga Allah anugerahkan kita dengan teknologi. Maka manusia mendapat ilmu dan teknologi, maka semakin mereka jelas tentang kajian alam ni. Bukan ia takwilan saja, tetapi ia telah menjadi fakta bila dikaji dan dibuktikan. Maka jemaah sekalian rahmati muliakan Allah Ta'ala, maka sains yang kita tahu ketika zaman kita ini, yang telah dikaji dan semakin hari demi hari semakin berkembang kajiannya, ia adalah sesuatu ilmu yang mana tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ia sesuatu yang dituntut untuk kita mempelajarinya. Kenapa? Kerana alam ini diciptakan oleh Allah. Dan sains adalah ilmu membicarakan tentang alam ini. Dan Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka kedua-duanya ada perkaitan dan kedua-duanya ada sesuatu yang menyebabkan kita semakin meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dalam ayat ini Allah sebut sanurihim ayatina. Sanurihim iaitulah membawa maksud akan kami. Begitu juga saufa adalah bermaksud akan nanti. Jadi Allah Ta'ala sebut sanurihim, akan kami memperlihatkan kepada mereka, him. Siapa mereka itu? Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala bahawa him itu merujuk kepada orang-orang yang menentangi Quran. Allah akan tunjukkan kepada mereka Al-Quran itu kebenarannya. Dan him itu juga sebagainya bermaksud orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman dan juga orang-orang yang beriman. Allah akan tunjukkan kepada mereka. Apa dia? Ayatina, bukti-bukti dan tanda-tanda kekuasaan kami. Fil afaq, di seluruh ufuk, iaitulah di setiap penjuru alam ini. Kata Imam Qurtubi juga rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jami' li Ahkamil Quran. Iaitu maksudnya adalah di seluruh alam ini. Allah akan tunjukkan kekuasaannya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada penciptaan gunung ganang, pada penciptaan lautan, pada penciptaan pohon-pohon, tumbuhan serta haiwan-haiwan. Itu maksudnya afaq. Wa fi anfusihim, dan juga pada kejadian diri mereka sendiri. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, iaitulah dalam bidang ilmu tasrif, berkaitan dengan kejadian tubuh badan manusia ataupun ilmu anatomi, berkaitan dengan bagaimana Allah jadikan kita. Maka sekarang ilmu anatomi ini dah berkembang. Para doktor dah kaji dengan begitu mendalam sekali
Sehingga bila kita pergi hospital pun ada banyak department, kan? Bukan masuk hospital tu satu lorong je. Tak. Ada banyak department, ada banyak lorong. Ada department neurologi berkaitan dengan saraf manusia. Ada department berkaitan dengan dengan apa? Dermatologi, kulit. Jadi kulit pada manusia yang sensitif, pergi doktor pakar kulit, kan? Dermatologi. Ada pula bahagian apa lagi? Bahagian jantung, bahagian darah, bahagian perkumuhan, ya, bahagian urinologi, bahagian perkumuhan manusia, bahagian banyak lagi bahagian yang lain. Dan setiap doktor-doktor pakar ni, mereka pakar satu bahagian. Maksudnya apa? Semakin mereka pakar dan makin lama mereka duduk dalam kajian tentang tubuh manusia, semakin mereka menjurus kepada hanya satu saja kepakaran. Tak ada doktor pakar, semua dia pakar. Jantung, otak, saraf, semua dia boleh buat. Tak ada. Melainkan mereka hanya terpaksa agih-agihkan kerana setiap satu bidang itu pun memerlukan masa yang lama untuk mengkajinya. Memerlukan, ya, yang disebutkan dengan kajian yang panjang kerana besarnya bidang ilmu kajian itu. Maknanya hebatnya ciptaan Allah pada manusia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah dijadikan manusia itu dengan sebaik-baik susunan keadaan kejadian itu. Dalam surah At-Tin pada ayat yang ke 5 tak silap saya, kan. Boleh tengok balik lah kalau silap ayat tu, kita lihat saja surah At-Tin, sebab surah At-Tin tak panjang sangat, kan. Baik, jadi kita balik kepada ayat ketiga saja. Cuba tengok balik, insyaAllah. Baik, jadi sebab itu kita sebut dalam surah tadi, Allah Ta'ala sebut Allah akan tunjukkan bukti dan tanda kekuasaannya pada semua ciptaannya ini. Sebab tu Allah Subhanahu Ta'ala, dia adalah zat yang maha agung. Kita tak boleh lihat Allah. Kita tidak boleh nampak zat Allah. Kerana dia maha mulia. Maka kita pula hamba yang hina. Tetapi kita boleh melihat tanda kekuasaannya yang terdapat di sekeliling kita dan pada kejadian diri kita sendiri. Jadi, ya, bila kita dapat melihat hal ni, kita akan rasa betapa rendahnya, ya, kita sebagai hamba Allah. Betapa agungnya Allah Rabbul Alamin. Dan bila kita terdengar kalimah Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kita akan rasa dalam jiwa kita kebesaran Allah Ta'ala itu. Sebab tu dalam Islam, kata para ulama, kajian alam, sains tidak boleh dipisahkan dengan agama kita. Tidak boleh dipisahkan dengan Quran. Kerana alam ni diciptakan oleh Allah dan Quran itu diturunkan oleh Rabb, Allah Subhanahu Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Baik. Kemudian apa ayat ni sambung? Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sehinggalah jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah kitab yang benar. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan tanda kekuasaannya di alam ini, pada ciptaan kita, pada ciptaan alam ini. Untuk apa? Sehinggalah manusia jelas dan tak boleh tolak lagi bahawa Al-Quran itu adalah kitab yang benar dari Allah. Ia adalah kitab yang benar, wahyu dari Allah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah, ya, bagaimana kata para mufassirin, antaranya juga Imam Said Hawa rahimallahu taala, ya, di dalam kitabnya Al-Asasu fi Tafsir, menyatakan tentang ayat ni bahawa Allah Ta'ala akan tunjukkan dari masa ke semasa, dari zaman ke zaman, sampai ke hari kiamat, tanda dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala di alam semesta ini, sehingga ramai orang akan menyedari betapa benarnya Al-Quran itu. Kan? Ramai orang yang tak boleh menyangkal lagi bahawa Quran itu memang benar. Memang adalah kitab daripada Allah. Memang Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Ta'ala. Kerana dia mustahil baginya untuk mencipta ayat Quran itu 1400 tahun dahulu. Kan? Dan begitulah juga ramai orang mukmin akan semakin terpasak keimanannya. Dan ramai orang-orang non-Muslim akan kembali mendapat taufik hidayah, kembali kepada jalan kebenaran, lalu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi ini kata Imam Said Hawa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, sanurihim, Allah akan menunjukkan pada mereka, orang-orang yang menentangi Quran, bahawa Al-Quran ini kitab yang benar. Orang-orang yang kufur mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala, ia adalah benar. Orang-orang yang kafir,
dalam keadaan mereka tidak memiliki keimanan. Mereka ada ilmu tentang alam. Ya. Sebab tu kata Imam Syed Hawa, boleh jadi penemuan-penemuan sains ini ditemui oleh orang-orang non-Muslim. Dan itulah ya yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka akan menemui keajaiban itu. Dan bila mereka didedahkan Al-Quran, serta-merta mereka beriman kepada Allah. Manakala orang mukmin, kita orang mukmin, kita baca Quran, kita kaji tentang alam, semakin terpasaklah iman kita dan semakin kuatlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Ta'ala, muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Ya, balik kepada ayat tadi, maka kita lihat beberapa contoh. Kata seorang ulama bernama Profesor Dr. Zailu An-Najjar, tokoh ulama daripada Mesir yang merupakan pengarah dalam bidang mujizat saintifik Al-Quran di sana. Dia telah pun memberikan beberapa penulisan, telah membuat beberapa penulisan berkaitan dengan mukjizat sains dalam Quran. Antara yang disebut adalah sehingga kepada hari ini, ke zaman kita ni, abad kita, ya, telah pun ditemukan melebihi daripada 700 ayat Quran yang telah terbukti dengan penemuan saintifik semasa. Jadi ayat Quran ni rupanya telah pun sampai sekarang ni telah ditemukan lebih dari 700 ayat Quran yang telah pun dibuktikan kebenaran ayat-ayat Allah SWT. Ya? Jadi bila kita sebut tentang hal ni, bermaksud apa yang manusia baru jumpa pada zaman kita ni. Disebabkan perkembangan teknologi, perkembangan maklumat, perkembangan dalam bidang ilmu, kajian dan sebagainya, ya, maka ia baru saja ditemui oleh manusia, fakta-fakta sains itu. Dan hakikatnya setelah mereka menemuinya, dan selepas itu mereka ketahui bahawa ia ada dinyatakan dalam Al-Quran. Dan bukan Quran sahaja menyebut tentang hal itu, penemuan yang baru ditemui manusia itu, tetapi Al-Quran menspesifikkan ia, menjelaskan dengan begitu tepat tanpa sebarang pun kesilapan. Dan ia sudah pun mencapai melebihi 700 ayat yang telah terbukti melalui penemuan saintifik semasa, dan bagaimana penemuan sains telah pun membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah sekalian, ya, sebab tu kita sebut alangkah ruginya kalau orang Islam sendiri meninggalkan Quran dan merasakan Quran itu hanya kitab dibacakan saja. Ya, membaca Quran memang mendapat pahala. Satu huruf kita baca dalam hadis sahih, kita akan mendapat 10 kali lipat pahala. Maknanya satu huruf dapat 10 pahala. Kalau 10 huruf dah berapa dah? Kan? Maknanya kita dah dapat 100 pahala. Dan begitulah seterusnya. Jadi baca Quran memang dapat pahala. Kemudian orang yang baca Quran tetapi tersangkut-sangkut dalam bacaannya, artinya dia tidak lancar baca Quran dalam bahasa Arab, lalu Nabi pesan ia akan mendapat 2 kali lipat pahala. Lepas tu ada orang beritahu, tak apalah kalau macam tu, biarlah saya tak lancar sepanjang hayat saya, supaya saya dapat banyak sikit pahala, dia kata. Dan sebenarnya dia malas nak baca tu sebenarnya. Kan? Sebenarnya kita sebut dalam hal ni, rupanya bila seseorang tu dah lancar baca Quran, dia pula boleh mengajar orang lain. Nabi kata al-mahiru bil Quran ma'asafarati kiramil bararah, iaitu dia akan bersama dengan dia, diiringi dengan para malaikat. Ya Allah, macam manalah hidup yang diiringi para malaikat. Sebab itulah tersebut dalam hal ni, bagaimana ya Quran ini adalah sesuatu yang dibacakan pun dapat pahala. Kita pegang Quran pun dapat pahala. Kita baca sebahagian ayat ni pun dapat pahala. Ya, tetapi apabila Quran dimaknai, dibacakan dengan kefahaman, dibacakan dengan tadabbur, iaitu bila kita baca Quran tu kita fikir tentang ayat-ayatnya, maka itulah menjadikan Quran ini ya sesuatu yang kita boleh manfaatkan dalam hidupnya, dalam hidup kita. Maka ia menjadi sesuatu petunjuk daripada Allah SWT. Sebab itulah ya, kita sebut dalam hal ni, tanggungjawab kita bukan hanya baca Quran, tapi dalam masa yang sama kita kena faham Al-Quran itu. Itulah antara perjuangan kita. Bukan hanya kita baca saja, tapi kita berazam untuk khatam kefahaman kita terhadap Quran itu, makna-maknanya dalam Al-Quran. Baik, jadi jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada ini, antara contoh yang menarik yang kita nak bawa, fil afaq, di seluruh alam ini ada tanda dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala dan ia disebutkan dalam Quran. Apakah itu? Ada banyak sangat. Jadi kita sebut beberapa saja. Antara bidang kajian alam ini kita sebut beberapa bahagian. Sebagai contoh, bidang kaji bintang.
dipanggil ilmunya ilmu astronomi, berkaitan dengan kaji bintang. Berkaitan dengan kaji bumi dipanggil ilmu geologi. Berkaitan dengan kajian lautan dipanggil ilmu oceanografi. Berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan haiwan, zoologi antara contohnya kan. Begitulah banyak lagi bidang-bidang yang lain ya. Maka ini semua kajian-kajian yang dinamakan oleh saintis bidang-bidang kajian tentang kejadian alam ni dibahagikan kepada beberapa bidang tertentu. Maka subhanallah bila kita lihat balik antara kajian yang menakjubkan dan terkehadapan adalah bidang astronomi. Kerana pada zaman terdahulu manusia tak mampu terbang. Apatah lagi zaman Nabi Muhammad SAW, belum ada lagi kenderaan yang laju seperti kereta pada hari ini di daratan. Ya, apatah lagi lah kenderaan untuk manusia terbang. Belum ada zaman tu. Ya, jadi Nabi SAW dan para sahabat menaiki unta, menaiki kuda, begitu juga orang-orang yang berada di zaman itu. Tapi bayangkan, orang yang duduk di zaman itu, orang yang berada di kawasan padang pasir, orang yang duduk di kawasan keadaannya jauh daripada maknanya apa, mungkin empire yang lain, ya, tetapi keadaan itu, pada waktu itu, Nabi SAW menceritakan tentang sesuatu yang berada di langit Allah Ta'ala. Dan penceritaan itu dibacakan Nabi SAW di zaman Rasulullah SAW dengan keadaan Nabi bukanlah seorang yang boleh membaca. Bermaksud Nabi tidak boleh membaca kitab yang lain. Kitab orang-orang Yahudi, kitab orang-orang Nasrani, ya. Begitu juga kitab yang dikarang dalam bahasa-bahasa yang lain seperti Rom dan Parsi dan sebagainya. Jadi Nabi tidak boleh merujuk kepada mana-mana pun rujukan yang lain. Sebab Nabi memang Allah jadikan ummi, tidak boleh membaca. Dan Nabi juga seorang yang tidak boleh menulis. Jadi bagaimana tiba-tiba orang yang tak boleh membaca, tidak boleh menulis, berada di zaman yang tidak ada teknologi, menceritakan tentang perihal di luar angkasa lepas, di luar langit daripada bumi ini. Menceritakan tentang bintang, menceritakan tentang peredaran seluruh makhluk di langit, ya, menceritakan tentang keadaan kejadian alam semesta, menceritakan berkaitan dengan bagaimana pergerakan bulan yang menyebabkan manusia boleh mengukur masa, begitu juga matahari. Bukankah ini satu yang menakjubkan? Sebab itu bidang ilmu astronomi juga sesuatu yang ada dalam Quran. Menariknya, pada tahun 1990 ada seorang profesor, nama dia Profesor Yoshihide Kozai daripada Universiti Tokyo, Jepun. Jadi profesor ni dia seorang pakar dalam bidang astronomi, bidang ilmu astronomi. Jadi disebutkan bahawa Profesor Yoshihide Kozai dia mendengar berita bahawa orang-orang Islam membaca Quran. Dan Quran ini ada menceritakan tentang fakta-fakta astronomi. Jadi dia kata mustahil. Apatah lagi kitab ini adalah kitab pada usia 1400 tahun dah. 1000 tahun lebih usia kitab ni. Jadi macam mana banyaknya sebelum ni buku-buku astronomi yang dikarang oleh saintis-saintis yang usianya baru ratusan tahun, itu pun banyak salah, banyak kesilapan. Apatah lagi kalau 1400 tahun, lebih banyaklah kesilapannya. Itu tanggapan awal Yoshihide Kozai. Kerana kalau kita lihat tulisan-tulisan orang-orang terdahulu seperti yang berada pada Empire Yunani ataupun Rom ataupun Parsi, mereka banyak mentakwil perkara di langit. Kerana manusia tak boleh terbang, tak ada roket, tak ada jet, tak ada helikopter, tak ada apa. Jadi mereka mentakwil di langit ni. Mereka kata di langit ini ada dewa. Dan setiap dewa-dewa itu adalah planet-planet. Jadi mereka namakan planet-planet itu dengan nama-nama dewa. Seperti planet Venus. Itu nama-nama dewa lah tu. Mars. Itu nama dewa. Maka setelah itu orang Islam, para ahli astronomi Islam atau ilmu falak Islam mengkaji balik, mencerap balik dan mereka menamakan balik nama-nama planet ini dengan nama bahasa Arab. Sebagai contoh planet
planet Zuhrah. Planet Zuhrah ni dia dalam bahasa Arab. Dan kalau kita belajar dalam sains, kita tengok nama dalam bahasa Inggeris dengan nama bahasa Melayu tak sama. Kenapa? Kerana nama bahasa Melayu itu nama bahasa Melayu itu adalah nama bahasa Arab yang dinamakan oleh orang-orang, oleh para ulama Islam untuk mengelakkan daripada kajian bintang menjadi sesuatu kesyirikan. Jadi mereka namakan Zuhrah, iaitu datang dari perkataan Zahra, bunga, kerana sifat planet itu yang berwarna. Maka jemaah sekalian, kalau dilihat dari jauh. Jadi sebab tu, kita lihat dalam hal ni Profesor Yoshidi Kozai, dia kata banyak daripada kitab yang lebih muda usianya dari Quran pun banyak salah. Kan, tentang bintang. Ada yang kata ada makhluk lah dekat planet, dekat apa, angkasa selepas, yang naga lah, macam-macam takwilan. Jadi semua benda-benda itu telah terbukti hari ini salah. Kan? Jadi dia kata, apatah lagi lah Quran yang mana 1400 tahun dulu, yang mana dibacakan oleh orang-orang Arab duduk padang pasir, lagilah banyak salah. Tapi dia belum baca Quran. Sampailah akhirnya dia ambil keputusan untuk buktikan kesilapan Al-Quran dalam fakta astronomi. Maka dia pun keluarkan semua ayat Al-Quran, minta bantuan kepada orang yang tahu. Dia keluarkan ayat Quran yang berkait dengan ilmu astronomi moden. Maka telah dikeluarkan ayat-ayat itu. Lalu dia mula membaca dari bahasa Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Jepun. Jadi untuk berlaku adil lah, supaya dia tidak tertinggal makna dalam bahasa Arab itu. Dia pun baca. Lagi banyak dia baca, lagi dia tertarik dengan Quran. Baru dia tahu, dia kata apa? Saya bila baca Quran saya rasa takjub. Kerana setiap dari ayat itu konsisten, tidak ada kesilapan, tidak ada contradiction, tidak ada perselisihan antara ayat yang lain. Dan fakta-fakta astronominya sangat tepat dengan penemuan semasa. Nampak? Jadi akhirnya Profesor Yoshidi Kozai dia baca semua, dan kemudian dijumpa dengan ulama Islam bernama Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani daripada Yaman, dan akhirnya dia buat perbincangan dengan ulama Islam. Maka akhirnya dia masuk Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah kerana kekaguman dia terhadap Quran yang tidak ada kesilapan, menceritakan tentang fakta astronomi yang baru saja ditemukan oleh manusia pada abad yang dekat dengan kita, pada tahun 90-an. Jadi inilah antara bagaimana hebatnya Al-Quran Karim dan apakah contohnya. Sebagai contoh, fakta astronomi ada banyak dalam Quran, yang Allah Ta'ala letakkan sebagai petunjuk kepada umat manusia. Antaranya itu adalah satu bintang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Kita perhatikan dalam juzuk yang ke-30, terdapat satu surah yang namanya surah At-Tariq. Surah At-Tariq ni pada juzuk yang ke-30. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit. Allah bersumpah terhadap langit dan juga At-Tariq. Demi langit, wat-tariq, dan juga At-Tariq. At-Tariq ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dia ada 3 huruf. Ta, ra, dan juga qaf. Jadi tarq ini adalah satu perbuatan, fi'il, yang dilakukan oleh manusia, iaitulah perbuatan mengetuk. Jadi kalau kita ketuk sesuatu kayu, yang biasa orang Arab akan ketuk pintu, pintu mereka kayu, maka dia akan bunyi macam ni, dengar maka bunyi ketukan pada kayu ni dipanggil, perbuatan ni dipanggil tarq. Jadi kalau kita letak tariq, dia menjadi fa'il, menjadi pembuat, maka ada seseorang yang mengetuk. Jadi tariq itu seseorang yang mengetuk. Tapi at-tariq adalah sesuatu yang spesifik. Dia buat kerja tu, dia mengetuk. Dan dia berada di mana? Di langit Allah Ta'ala. Jadi Allah sebut, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقَ. Dan bagaimanakah kamu nak tahu tentang at-tariq ini? Maka Allah Ta'ala berfirman, An-najmu thaqib. Ia adalah bintang yang bergemelapan cahayanya.
Maknanya cukup kuat cahayanya. Jadi mak sekalian, zaman Nabi SAW, Nabi baca ayat ni. Maka apakah respon para sahabat dan orang-orang beriman? Mereka mengimani ayat Allah Ta'ala. Mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang-orang kafir pula, mereka mengutuk Nabi. Maka kata apa Muhammad sebut benda yang tak ada, tak boleh dibuktikan. Apa dia orang yang ketuk di langit ni? Dia menghina ayat-ayat Quran. Kerana dia menyatakan sesuatu yang dia tidak mahu mengimaninya. Sedangkan Quran ini kitab Al-Haq, tidak ada satu pun melainkan semuanya kebenaran daripada Allah SWT. Jadi bila dia cakap macam tu, maka dia tak mau beriman pada ayat Allah. Sedang orang beriman, sahabat-sahabat Nabi, maka mengimani ayat itu. Jadi kalau ditanyakan zaman itu apakah At-Tariq, semua para ulama mufassirin, baik sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baik selepas daripada zaman itu, imam-imam yang lain dalam tafsir-tafsirnya semua menyatakan At-Tariq itu adalah bintang. Tapi mereka tidak boleh spesifikkan apa bintang itu. Apakah sebenarnya bintang itu? Di mana? Apakah yang sebenarnya? Di manakah bintang itu? Ataupun apakah bintang itu secara spesifiknya? Sampailah pada tahun 60-an, manusia telah berjaya menciptakan roket dan berjaya melepaskan satelit-satelit dan juga berjaya menghantarkan sebahagian daripada manusia keluar daripada angkasa lepas. Akhirnya, mereka menghantar satelit keluar daripada bumi. Jadi satelit ni antara gunanya adalah untuk teknologi. Macam kita lah sekarang ni, tengah buat Google Meet kan. Jadi Google Meet ni, kita telefon, kita guna line. Dia dipantulkan, dia ada, maknanya apa? Ada frekuensi. Ada sesuatu yang dibawa ke langit, kemudian dipantulkan kembali kepada setiap daripada device kita. Jadi dia ada transmitter, dia ada receptor. Lebih kurang gitulah. Jadi bila disebut hal ni, kita punya disebutkan dengan satelit-satelit ni yang dikaji, mereka mengesan ada frekuensi bukan dari bumi tapi dari luar bumi. Jadi frekuensi ni dia adalah bentuk macam pulse, bentuk macam denyutan. Kerana dia sentiasa ada tap macam tu. Jadi mereka pelik dari mana datangnya frekuensi ni. Lalu mereka bawa balik maklumat tu dan mengkaji yang sebenarnya bila mereka terjemahkan frekuensi itu kepada bunyi, ternyata bunyinya macam ni. Bunyi macam apa? Macam ketukan pintu. Jadi mereka pelik, dari mana datang bunyi ni? Akhirnya mereka kaji dan mereka cerap menggunakan teleskop dan sebagainya. Dari mana datangnya frekuensi ini? Akhirnya mereka menjumpai bahawa frekuensi itu datang dari satu bintang yang sangat jauh. Dan bintang itu dinamakan dengan bintang pulsar. P-U-L-S-A-R. Dan bintang pulsar ni dia unik. Sebab apa? Dia berputar dengan laju. Bila dia berputar dengan laju, maka putaran itu, kalau diterangkan dari sudut sains kan, dia ada itulah proton dan sebagainya, menyebabkan terjadinya bunyi. Seakan macam bunyi ketukan. Tek, tek, tek. Macam tu. Sebabkan putaran bintang tadi tu. Jadi bintang pulsar ni dikaji sampai hari ni. Dan bintang itulah yang menghasilkan frekuensi yang bunyinya sama seakan-akan bunyi ketukan pintu di langit Allah Ta'ala. Sebab itulah bila kita lihat kembali, rupanya At-Tariq itu adalah bintang ini yang telah pun Allah sebutkan 1400 tahun dahulu daripada Al-Quran Karim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inilah menyebabkan antara kesan kajian yang menyebabkan Profesor Yoshihide Kozai akhirnya memeluk agama Islam, beriman kepada Allah SWT. Manakala apa pula dari sudut kajian tubuh pada manusia? Wa fi anfusihim. Sebenarnya ada banyak lagi tapi kita baca sebahagian lah. Wa fi anfusikum. Wa fi anfusihim. Disebutkan bahawa dan pada kejadian diri kamu juga terdapat bukti dan tanda kekuasaan Allah SWT. Jadi jemaah sekalian dirahmati muliakan oleh Allah Ta'ala, antara yang kita sebut ada manusia pakar, ada seorang lelaki ni, dia pakar dalam bidang anatomi, pakar dalam bidang kajian tubuh badan manusia, dia seorang doktor. Namanya Dr. Maurice Bucaille.
Dan Dr. Maurice Bucaille ni adalah seorang doktor pakar di zamannya pada, tak silap saya, tahun 70-an ya. Tahun 70-an, dan dia diamanahkan kerajaan Perancis. Dia orang Perancis, diamanahkan untuk mengkaji satu jasad yang datang dari Mesir, iaitu jasad Firaun. Jadi Firaun ni disebut Allah dalam Quran kan. Jasad Firaun ni menariknya ada sampai hari ni. Jasad Firaun zaman Nabi Musa tu sampai hari ni masih ada. Sebagian kata ada dekat museum di Mesir. Jadi apa yang berlaku pada tahun hujung tahun 60-an nak masuk 70-an dah. Ya, sebagian kata dah masuk 70-an pun ada, ya. Diceritakan bahawa Dr. Maurice Bucaille ni diamanahkan untuk membuat bedah siasat jasad ini. Dan menggunakan teknologi zaman tu dah ada scan, CT scan dan sebagainya untuk kaji jasad Firaun ni. Maka bila sampai jasad Firaun tu ke ke France, mereka mula buat kajian. Dan bukan hanya Dr. Maurice, tapi ada ramai lagi doktor yang lain. Jadi mereka kaji dari sudut CT scan dan sebagainya. Apa yang menariknya, mereka menemukan jasad ni memang dia punya organ dalamannya semua masih baik lagi, masih okey. Ya, tulang belulangnya, bahkan pada kulitnya masih lagi intact. Dia punya rambut-rambut pada kulit dia, dia punya bulu mata, semuanya masih okey. Tak ada yang tercabut, tak ada yang rosak, tak ada yang hancur. Bahkan organ berdalaman dia semua elok lagi. Tapi jasadnya kering lah, ya. Jasadnya kering. Jadi akhirnya bila kita lihat jasad itu dikaji, maka doktor pakar ni menyatakan memang jasad ni usianya dah ribuan tahun. Tapi yang peliknya adalah jasad ni tidak hancur. Sebab tak ada sebarang bahan kimia pada tubuhnya, melainkan garam sahaja yang ada pada rongga-rongga hidungnya, rongga telinganya. Ada cuma garam saja, yang lain tak ada. Jadi dia bukan macam mumia yang lain. Maka ni satu benda yang pelik. Akhirnya Dr. Maurice Bucaille buntu untuk membuktikan tubuh ini. Tapi dia pelik kenapa tubuh ini terpelihara. Maka dia mengambil keputusan untuk baca kitab-kitab terdahulu. Iaitu dia mula baca kitab Bible. Yang dibacakan oleh orang-orang Kristian untuk mencari kisah ini. Tapi hakikatnya bila dibaca, dia tak jumpa kisah spesifik tentang Musa dan Firaun dan bagaimana Firaun ini terpelihara tubuhnya. Kemudian dia baca Taurat. Dia baca Taurat pula, tak jumpa juga bahawa walaupun ada kisah Musa dan Firaun dalamnya. Tapi dia tak jumpa mana ayat-ayat atau sesuatu yang membuktikan bahawa jasad ni jasad yang terpelihara. Sampai akhirnya dia buntu, sehingga salah seorang daripada doktor yang bersama dengan dia menyatakan, sudahkah kamu membaca Al-Quran? Dia kata dia tak nak baca Quran sebab dia takut tentang Islam. Tapi dia kata itu saja yang kamu ada, option yang kamu ada. Sebab semua kitab yang kamu dah baca dah, maka tinggal kitab ni. Maka dia pun baca Quran. Dia mula baca Quran, dia keluarkan kisah-kisah Musa dan Firaun yang banyak dalam Quran. Kita lihat kisah Nabi Musa dan Firaun ni ada banyak dalam Quran. Ya, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah-surah yang lain, surah Al-Qasas, surah Taha dan sebagainya. Maka akhirnya dia temukan satu surah, ya, dalam Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana Firaun dilemaskan. Tapi dia masih belum spesifik. Sampailah dia jumpa dengan Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani juga. Ya, maka akhirnya Syekh telah menjemput dia dalam satu conference untuk dia bagi talk. Akhirnya para ulama Islam bantu dia dan menemukan ayat Quran yang menjelaskan tentang soalan yang bertanya dalam minda Dr. Maurice Bucaille. Macam mana jasad ni boleh terpelihara? Ya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat ke-92. Kalau kita baca dalam ayat itu, Allah Ta'ala firman, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ila akhir ayat. Ya. Allah Ta'ala sebut, pada hari kamu dilemaskan wahai Firaun. Firaun ni Allah lemaskan dia. Pada akhir saat dia nak lemas, dia mengucap, ya, tapi Allah tak terima syahadah dia. Sebab dia dah nak mati dah. Nyawa dia sampai ke kerongkong baru dia nak mengucap. Lalu pada hari itu, kata Allah Ta'ala, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ, kami akan memelihara, nunajjika bibadanika, dengan tubuh kamu. Jadi Allah Ta'ala meletakkan janji dalam Quran bahawa tubuh Firaun jasad ni Allah akan jaga. Allah akan pelihara dia. Nunajjika bibadanika. Untuk apa?
litakuna liman khalfaka ayah, untuk dijadikan orang-orang selepas kamu tanda dan bukti kekuasaan Allah, tanda kekufuran kamu. Ya, kerana Firaun ni dia sanggup mengaku diri dia Tuhan. Dia kata apa? Wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang melaknat Firaun ini, dan jasadnya tidak hancur. Ditanam, bahkan ditemui dalam laut tak hancur. Ditanam pun tak hancur. Apa saja buat pun dia tidak hancur. Kerana Allah Ta'ala telah pun meletakkan janji dalam Quran bahawa tubuh itu Allah akan pasti memeliharanya. Jadi sebab itulah disebutkan akhirnya Profesor Dr. Maurice Bucaille didengar ayat Quran ini, dia baca ayat Quran yang lain yang telah dibaca tu, maka akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah. Minta maaf sebab tadi saya sebut tahun 70-an, sebenarnya peristiwa ini berlaku pada tahun 60-an. 1965 dia memeluk agama Islam. Jadi inilah antara tanda dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Selepas itu Dr. Maurice Bucaille menulis banyak buku-buku. Buku-buku tentang sains dan Quran, buku-buku perbandingan antara Bible dan juga Quran tentang sains, dan cukup hebat. Akhirnya menyebabkan ramai lagi ilmuwan-ilmuwan barat yang juga tertarik dan memeluk agama Islam. Maka inilah antara disebutkan dengan mukaddimah sikit sebanyak berkaitan dengan mukjizat saintifik Al-Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, Allah beri kita semangat untuk terus menjadi pembaca Quran yang dapat baca, faham dan amal Al-Quran, insya-Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.